Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, marilah kita memulakan dan kita memperbanyakkan kalimah tahmid alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita di atas talian ini yang merupakan siri yang ketiga, kelas kita yang ketiga, yang mana kita sama-sama akan menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan golongan munafiq yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi moga-moga setiap minggu kita dapat mengetahui semakin mendalam berkenaan dengan ciri-ciri orang munafik supaya kita dijauhkan oleh Allah daripada mempunyai persamaan dengan orang munafik. Terutama persamaan dari sudut munafik, dari sudut keimanan mereka ataupun dari sudut amali mereka, dari sudut amal mereka. Kita seperti biasa kita akan merujuk pada nota yang telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Untuk siri ketiga malam ni kita menyambung siri yang kedua. Kalau masih ingat, pada siri yang kedua kita telah menyebutkan di antara dua ciri utama, iaitu orang munafik ini adalah orang yang hatinya paling banyak mempunyai penyakit. Okay. Kemudian yang kedua kita telah sebut pada minggu lepas, orang munafik ini mereka sentiasa mencari jalan untuk menipu, untuk memperdaya orang-orang yang beriman. Jadi malam ni kita sambung untuk ciri yang ketiga, yang mana ciri yang ketiga ini kita telah edarkan nota pada minggu lepas. Tapi kita tak sempat untuk kita bincangkan. Jadi malam ni kita bincangkan untuk ciri yang ketiga, iaitu orang munafik ini. Mereka ini akan menggunakan kaedah sumpah. Maksudnya mereka ni sedaya upaya mereka akan mereka sewenang-wenangnya mereka sanggup menjual nama Allah dijadikan sebagai sumpah. Jadi untuk beri orang beriman ini percaya kepada mereka, maka mereka sanggup menggunakan sumpah. Okey, ada banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sumpah ini digunakan oleh orang munafik. Antaranya kita boleh rujuk dalam surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63, ayat yang kedua, muka surat 554 di dalam Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka, iaitu orang munafik, telah mengambil, iaitu telah menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Junnah tu maksudnya adalah perisai. Jadi kerana orang Islam mengetahui mereka ini adalah orang, maksudnya untuk mempertahankan, untuk menyuruh tipu daya mereka tu, mereka gunakan sumpah supaya orang percaya. Kemudian Allah mengatakan fasaddu an sabilillah, lalu mereka menghalangi dirinya dan orang lain daripada jalan Allah. So mereka ni sebenarnya tak nak ikut Nabi, tak nak ikut orang yang beriman.
Jadi caranya mereka menggunakan sumpah. Okay. Kemudian Allah memberitahu kepada kita perbuatan yang sanggup bersumpah dengan nama Allah ini adalah innahum sa'ama kanu ya'malun. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka lakukan. So perbuatan gunakan sumpah atas nama Allah ni adalah perbuatan yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat ni dijadikan sebagai ciri yang ketiga yang telah pun kita sebutkan tadi. Okey. Ada ayat lain yang kita boleh rujuk tentang ciri ini, antaranya kita boleh ambil dalam surah Taubah, ayat nombor 56, muka surat 196. Okay. Tuan-tuan, surah Taubah kita tahu adalah surah yang Allah membongkar perilaku orang-orang munafik. Surah At-Taubah dikaitkan dengan satu peperangan yang dinamakan peperangan Tabuk. Perang Tabuk ini sangat susah. Dengan musim panasnya, jauh nak pergi berperang. Maka orang munafik ini, mereka sedaya upaya, mereka tidak mahu untuk mereka mengambil jalan untuk tak nak ikut pergi berperang. Macam-macam alasan yang mereka gunakan untuk elak mereka daripada ikut dalam siri peperangan. Okey, dalam surah Taubah ada beberapa ayat yang kita boleh rujuk tentang mereka meminta izin untuk mereka tak nak pergi perang. Okey, cuma ayat yang saya paparkan di dalam nota tu yang saya sedang paparkan sekarang ni, ini adalah ayat yang selepas selesai peperangan Tabuk. Ada ayat lain sebelum pergi perang Tabuk tu, mereka bersumpah untuk mencari alasan bahawa mereka ini tidak layak. Mereka ni termasuk dalam kumpulan manusia yang dikecualikan daripada mereka pergi berperang. Ada ayat dalam surah At-Taubah. Okey, tapi ayat yang saya paparkan nombor 56 ni adalah ayat selepas daripada Nabi SAW dan tentera orang Islam balik daripada perang. So orang munafik berada dalam keadaan yang ketakutan kan, sebab kita tahu kemunculan orang munafik ini dikaitkan dengan kemenangan orang Islam dalam siri peperangan seperti mana dalam perang Badar. Kita telah sebut pada siri yang pertama semasa kita bincangkan sejarah kemunculan orang munafik. Jadi orang munafik ni tak sangka, rupanya Islam menang, Rasul ini menang, mereka hidup, mereka selamat balik. Jadi untuk menyelamatkan mereka orang munafik ni daripada diambil tindakan kerana tak mau pergi berperang, maka mereka, kata Allah, wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Okay. Dan mereka itu, orang munafik itu bersumpah, yahlifuna, mereka sentiasa bersumpah billah, dengan nama Allah, bahawasanya mereka ini dalam kalangan kamu. Orang munafik ni, dia akan cari jalan supaya orang Islam tidak mengapa-apakan mereka, tidak ambil tindakan apa kepada mereka, seperti mereka tidak mahu ikut dalam perang Tabuk tu. Jadi mereka mengakulah, kami ni sebenarnya orang beriman, bukan kami tak nak ikut perang.
kami ada excuse, dia kata. Itu pada ayat yang sebelumnya lah. Jadi mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka ni bukanlah munafik, mereka ni benar-benar beriman. Okey. Tapi Allah Ta'ala telah menjelaskan apa yang mereka cakap tu, kata Allah, wa ma hum minkum. Allah kata, sedangkan mereka itu bukan daripada kalangan kamu. Walakinnahum, akan tetapi mereka ini adalah kaum yafruquna, kaum yang sangat pengecut. Dalam ayat ni jumpa perkataan yafruqun. Yafruqun ni dia berasal daripada kalimah al-faraq. Al-faraq ni maksudnya al-khawfu syadid. Kaum yang sangat pengecut. Nanti kita akan bincang tentang ciri orang munafik dengan perang macam mana. Tapi salah satu daripadanya, mereka ini sebelum pergi perang, mereka bersumpah untuk menyatakan mereka ni patut dikecualikan untuk pergi berperang. Lepas perang pun mereka juga mengaku bahawa mereka ini sebenarnya nak pergi perang, termasuk kalangan orang yang beriman. Tapi Allah Ta'ala kata sebenarnya mereka ni tipu tu. Allah kata sebenarnya mereka ni memang pengecut. Mereka ni takut, sebab tu mereka sanggup bersumpah dengan nama Allah. Okey, kita tengok ada satu lagi ayat. Cuma ayat ini dalam nota minggu lepas saya tidak masukkan. Okey, saya baru buat penambahan malam ini. Okey, iaitu ayat 74. Masih surah Taubah, muka surat 199. Ini berkenaan dengan orang munafik ni. Mereka kutuk Nabi macam-macam. Sampaikan ada riwayat menyebut ke orang munafik ni, kata Nabi ni anjing lah, kata Nabi ni macam keldai lah. Itu orang munafik. Jadi apabila isu itu diadukan kepada Nabi, Nabi tanya kepada Nabi pun verify lah. Nabi tanya kembali kepada orang munafik. Betul ke aku cakap macam ni? Betul ke kamu kutuk aku? Kata aku anjing, kata aku kaldai. Nabi hantar utusan. Tapi orang munafik kata apa? Dia buat apa? Allah kata, yahlifuna billahi. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ma qalu. Mereka tidak mengatakan. Maknanya mereka ni akan cari jalan. Tak ada pun. Kami tak pernah kata pun Muhammad ni macam baca binatang. Tak ada pun. Kami tak pernah kata pun orang Islam ini dengan satu ungkapan yang buruk. Mereka kata, sumpah demi Allah, kami tak kata pun. Sedangkan memang mereka kata. Okey, sebab tu Allah mengatakan walaqad qalu. Sedangkan sesungguhnya mereka telah mengatakan. Allah bagi tahu, tak, sebenarnya memang mereka mengatakan kalimah, iaitu perkataan kufur. Perkataan kufur. Kenapa dipanggil perkataan kufur boleh membawa kepada kekafiran? Kerana apabila mempelekehkan Rasul, mengejek-ngejek, memperkecilkan Nabi, hina, dia telah ucap perkataan yang kufur. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kafir selepas mereka itu masuk Islam. Patut ayat ni panjang lagi lah. Tapi saya ambil setakat islamihim. Jadi cukup dengan contoh 3 ayat tadi. Satu adalah Al-Munafiqun, lepas tu 2 ayat surah Taubah ni menjelaskan kepada kita orang munafik ini mereka akan gunakan sumpah untuk mempertahankan tipu daya mereka. Tapi malangnya mereka tidak mengetahui Allah telah membongkarkan, menceritakan watak mereka yang sebenarnya. Okey, jelas dalam perempuan. Sebab tu kita tengok dalam surah Taubah ni, surah yang Allah membongkarkan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Baik. Kalau tuan-tuan nak cari ayat lain berkenaan dengan mereka suka bersumpah dengan nama Allah ini,
Tuan-tuan kena rujuk nota siri 1. Ada kita letakkan dekat senarai sifat-sifat orang munafik yang ada dalam surah Taubah. Contohnya tuan lihat dekat yang saya paparkan ni. Contohnya menipu dengan bersumpah dengan nama Allah tu ayat 42. Kita tak bincang tadi ayat nombor 42, kita ambil ayat nombor 56 tadi. Ayat ini boleh rujuk ayat 56, 62, 74, 95 dan 96. Ini semua dalam surah tu At-Taubah. Ini macam senarai semak jugalah. InsyaAllah kita akan dalam perjalanan siri kita minggu by minggu, kita akan bincangkan ke semua maklumat-maklumat ini. Okay. Jadi tuan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi ciri orang munafik yang berikutnya, iaitu ciri yang keempat, mereka banyak melakukan kerosakan di muka bumi. Okey, pelajaran yang kita boleh ambil dekat ciri ketiga tadi, maka jangan sewenang-wenangnya untuk kita selalu guna sumpah. Sikit-sikit nak bersumpah, sikit-sikit nak bersumpah. Sedangkan kita tahu kita menipu. Kalau zaman sekarang, kalau dalam isu kenegaraan, kan macam itulah. Senang je nak buat aqua sumpah lah, sumpah lah, apalah kan, macam-macam orang buat. Tapi sebenarnya lain yang dibuat, lain yang dikata, lain apa di dalam hatinya. So jangan elakkan diri daripada sewenang-wenangnya bersumpah dengan nama Allah, tapi sebenarnya kita tahu bahawa sebenarnya kita berbohong. So kita akan mempunyai persamaan dengan sifat orang munafik. Baik, ciri yang keempat, bahayanya orang munafik ni kan, sumpah pun boleh buat main-main. Mereka ini juga banyak, bukan banyak lah, memang mereka ini adalah kumpulan yang melakukan kerosakan di muka bumi. Apa maksud kerosakan di muka bumi? Mereka merosakkan apa? Nanti kita akan bincangkan sekejap lagi. Kita nak rujuk dulu ayat tentang ciri yang keempat ini, iaitu pada ayat yang ke-11. Suratul Baqarah, muka surat nombor 3. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang kata? Ayat ini dia merujuk kepada ayat ini dia umum. Sama ada Nabi kata ke, orang beriman kata ke kepada orang munafik ini, la tufsidu fil ard. Janganlah kalian melakukan kerosakan fil ardi, di muka bumi. Okey, jangan melakukan kerosakan di muka bumi. Okey, apa makna melakukan kerosakan di muka bumi? Maka kalau kita rujuk dalam satu kitab yang memberikan menghuraikan mana-mana ayat yang perlu diperincikan keterangannya adalah seperti mana kitab Mufradat Al-Fadhil Quran yang dikarang oleh Al-Gharib Al-Asfahani. Kitab ni dia macam kaumus lah. Kalau kita bahasa Melayu, nak cari satu istilah, nak jelaskan istilah, kita rujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka contoh. Maka untuk ayat Quran ada juga satu kamus. Seperti mana kitab Mufradat ni. So dalam kitab ini, Al-Gharib Al-Asfahani mengatakan, iaitu kerosakan lawannya adalah as-salah, iaitu kebaikan. Maksudnya, al-fasad lawannya adalah as-salah, kebaikan. Lepas tu kalau kita baca ayat, kita jumpa perkataan tufsidu dengan perkataan muslihun. Okey. Belum jelas lagi kepada kita apa tu kerosakan. Kita lihat apa ulasan yang dilakukan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Lepas tu kita sebagai seorang yang
berminat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau ayat itu kita kurang jelas, ya, kita dituntut untuk kita rujuk dalam kitab tafsir. So tafsir Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Katsir pun menukilkan ulasan Ibnu Mas'ud dan ramai para sahabat, mengatakan kerosakan yang dimasukkan dalam ayat tadi itu adalah al-kufru wal ma'asi, iaitu kekufuran dan kemaksiatan. Kerosakan di situ adalah merujuk kepada perbuatan maksiat lah. Perbuatan syirik, perbuatan kufur, dia disenaraikan dalam perbuatan yang melakukan kerosakan. Mungkin kita belum jelas lagi kenapa dosa ini boleh dikatakan membuat kerosakan di muka bumi. Tapi kita dapat dah penerangan la tufsidu fil ardi tadi, maksudnya jangan buat kekufuran, jangan melakukan kemaksiatan. Kita kena baca ulasan yang berikutnya. Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir Jami' Al-Bayan, beliau menjelaskan, tafsir ini menjelaskan lagi, memang orang munafik ni dia adalah pelaku kerosakan di muka bumi. Dengan buat apa? Dia melakukan maksiat kepada Allah. Apa maksiat itu? Dia langgar mana-mana yang Allah larang. Lepas tu dia abaikan apa-apa yang Allah wajibkan. Lepas tu mereka ni pula ragu terhadap agama Allah. Lepas tu maksiat mereka menipu orang yang beriman dengan kata-kata dusta. Sampai kita kata juga dengan apa? Sanggup bersumpah dengan nama Allah. Jadi apa yang diterangkan oleh Ibnu Katsir, diterangkan oleh Al-Imam At-Tabari ini, moga-moga menjelaskan apa maksud melakukan kerosakan. Sekarang kita nak mengkaitkan kenapa dia katakan merosakkan di muka bumi. Kita lihat ulasan yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Katsir, tapi Al-Imam Ibnu Katsir dia menukilkan ulasan seorang tabi'in, Abu Al-Aliyah. Abu Al-Aliyah rahimahullah mengatakan, sesiapa yang buat maksiat kepada Allah, buat maksiat tu yang paling besar macam syirik, kufur, semua-semua tu. Lepas tu pula, kalau dia memerintahkan orang lain untuk melakukan maksiat kepada Allah di muka bumi, bermakna dia telah buat kerosakan lah di atas muka bumi tu. Kenapa dikaitkan dengan muka bumi? Ini kerana kebaikan bumi, kebaikan langit adalah dengan sebab ketaatan. Maknanya apa? Maksudnya begini. Bumi ini ada berkatnya. Contohnya bumi ni berkat dia apa? Keluarkan tanam-tanaman, keluarkan hasil. Langit ni berkat dari langit apa? Turunnya air hujan macam tu. Jadi kalau kita nak pastikan langit ini sentiasa menurunkan hujan contohnya, ataupun bumi ni boleh keluar tanam-tanaman, apa sajalah yang manusia perlu daripada langit dan bumi, jawapannya adalah dengan melakukan ketaatan. Tapi kalau manusia melakukan maksiat, melanggar perintah Allah, mengabaikan arahan Allah, maka seolah-olah kita telah merosakkan bumi tu. Menyebabkan bumi itu Allah hilangkan nikmatnya, Allah hilangkan rahmat pada bumi itu, sampaikan bumi itu boleh menjadi kering kontang, bumi itu tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Langit pula Allah pastikan dia tidak boleh menurunkan hujan dan lain-lain. Itulah
perkaitan di antara kerosakan di muka bumi. Okey, semoga tuan-tuan jelas tentang maklumat ini. Okey, nanti kita akan jumpa banyak bentuk-bentuk kerosakan orang-orang munafik lah. Okey, kita lanjutkan sekejap. Kenapa pula saya punya ni macam lambat je. Sekejap ampun. Tuan nampak tak slide yang saya paparkan? Sekarang Nampak tak tak? nampak. Sekarang tak ada. Sekarang tak nampak. Tadi nampak, Ustaz. Tadi nampak, lepas tu tak nampak dah. Sekejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dia macam, line dia macam hang. Sekarang nampak tak? Tak ada lagi. Tak nampak, Ustaz. Line Ustaz merah. Oh, line saya merah betul lah. Sebab dia merah menyebabkan sekejap. Saya kena pakai line lain lah. Sekejap. Sebab ramai sangat. Sekejap ya, saya tukar line. Saya guna Unify ni tapi mungkin sekejap. Line saya merah Sekarang kuning. Oh, kuning Dah lah pula. okey dah? Dah putih dah? Putih je sekejap. Putih Macam okey. Dia tak merah. Dia line ni dia tak stabil, Ustaz. Kejap. Saya tukar kepada dia jadi tak stabil tu yang macam saya tukar pada hotspot sekejap. Saya disconnect sekejap ya. Saya sambung. Sekejap ya. Okey, macam mana talian saya? Tak okey, Ustaz. Dia merah juga. Tapi suara Ustaz dengar lah. Gambar je freeze. Gambar dia macam free sikit kan? Allahumma salli wa sallim. Saya tak boleh end ni sekejap. Saya keluar dulu sekejap. Lepas tu nanti saya masuk balik Sekejap.
Okay, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Boleh dengar suara saya ke? Boleh, Boleh Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, saya nak kena restart balik. Dia dah penat sangat dah. Okey, so dia kena restart balik. Okey. Dekat FB page jalan ke? Jalan kan? Okey. Tadi kita sampai ke mana, tuan-tuan perempuan? Sampai ke ciri ke berapa tadi? 4 dah? Ciri 4 Okey. berkenaan kerosakan, melakukan maksiat. Okey. So kita dah belajar tadi. Okey. Kita dah belajar tentang pengertian kerosakan dan perkaitannya dengan bumi. Okey. Kemudian kita nak tengok pada ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Taala berfirman selepas orang munafik itu ditegur supaya jangan melakukan kerosakan, mereka mengatakan apa? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, kami ialah orang yang melakukan kebaikan. Orang munafik ini dia terbalik. Mereka sebenarnya telah melakukan kerosakan di muka bumi, tetapi mereka mendakwa mereka tak buat kerosakan. Kan? Mereka kata mereka sentiasa melakukan kebaikan. Okay. Kemudian siapa yang betul ni? Orang beriman yang tegur mereka la tusidu fil ardi ke ataupun orang munafik? Maka kita kena tengok ayat yang berikutnya ke-12. Jadi kalau kita baca ayat nombor 12, Allah Ta'ala menolak pengakuan orang Yahudi, orang munafik itu. Bahkan Allah Ta'ala menguatkan dengan menegaskan dengan menggunakan 4 penguat yang mengatakan orang munafik ini benar-benar mufsidun. Okey. Penguat yang pertama Allah guna pada kalimah ala, ketahuilah. Ala ni merujuk kepada taukid untuk menguatkan sesuatu ungkapan tu. Inna sesungguhnya, hum mereka. Inna penguat yang kedua. Lepas tu ada ganti nama humu, mereka. Sesungguhnya merekalah. Ya. Dalam terjemahan kita, tuan-tuan puan, kita tak ulang mereka tu 2 kali. Sebenarnya kalau kita terjemah harfiah, mereka ni ada 2 kali tau. Pertama dekat home, ada berapa kali home kat sini? Ada 2 kan? Sepatutnya dekat sini humu tadi dah mereka. Lepas tu humu mereka lagi. Kalau terjemahan dia sepatutnya ketahuilah sesungguhnya mereka. Tapi kita tak buat terjemahan 2 kali mereka. Tapi kalau ikut ayat ni ada 2 kali mereka. Hum mereka. Humu mereka itulah. Sepatutnya. Jadi dekat ayat ini sebenarnya apabila Allah ulang 2 kali mereka, so humu dekat sini adalah penguat nombor 3. Okey, ni penguat nombor 1 ala, penguat nombor 2 inna, penguat nombor 3 humu, penguat nombor 4 al-mufsidun. Al-mufsidun ni adalah kata nama. Kalau Allah guna kata nama al-mufsidun, maknanya sampai bila-bilalah mereka memegang kepada gelaran yang melakukan kerosakan. Kat sini ada 4 penguat bahawa mereka ni sebenarnya memang manusia yang melakukan kerosakan, kata Allah. Bukan kadang-kadang, kata Allah, al-mufsiduna, kata nama yang merujuk kepada perbuatan yang berterusan. Dia macam kalimah al-kafiruna, dia macam kalimah al-munafiquna, dia macam kalimah al-mu'minuna. Samalah macam
al-mufsiduna. Kalau Allah guna kata nama, ia merujuk kepada perbuatan itu dilakukan berterusan. Daripada ayat ini, kita memang kena berhati-hati dengan orang munafik. Sebab mereka lah yang akan merosakkan bumi kita ni. Bumi ini boleh menjadi tunggang langgang. Bumi ini boleh menjadi hilang berkatnya. Alam ini boleh rosak kerana orang munafik. Sebab itu kita dah sebut pada siri yang pertama. Orang munafik ini kerana dosa mereka itu, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang paling teruk sekali. Azabnya fi darki asfala minan nar. Lepas tu kalau kita ingat lagi, pada siri yang pertama, kita telah sebut orang munafik ini, Allah minta kepada kita, Allah menganggap mereka ini adalah al-adu, iaitu musuh bagi orang beriman. Orang munafik ni tuan, dia lebih teruk daripada orang Yahudi, lebih teruk daripada orang Nasrani. Kita mungkin duk bincang tentang Yahudi, kita terlupa orang munafik ini yang duduk dekat dengan kita ni, sekeliling kita ni, pegang IC dia mungkin Islam, pasport dia mungkin Islam, namanya adalah Islam. Tapi mereka ini lebih bahaya daripada golongan orang kafir yang terang-terang kafir, lebih teruk daripada orang Yahudi dan juga orang munafik, daripada orang Nasrani. Tengok kerosakan dia. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala kata, walakin la tash'urun, tetapi mereka yang tak menyedarinya bahawa mereka itulah sebenarnya bangsa manusia yang telah merosakkan muka bumi ini. Kenapa mereka boleh jadi tak sedar? Sebab mereka terbalik kan. Mereka ingat mereka baik, tapi sebenarnya apa mereka buat tu tak betul. Dia sama macam ciri orang munafik lah. Mulutnya kata lain, tapi dalam hatinya lain. Jadi mereka jenis yang terbalik. Okay. Mereka ingat mereka dah buat kebaikan, tapi sebenarnya adalah kerosakan. Baik, tuan-tuan puan, rahimani rahimakumullah, selesailah ciri ini. Semoga Allah menjauhkan kita, melindungi negara kita, orang Islam, daripada orang-orang yang munafik. Okey. Jadi kita sambung untuk ciri yang berikutnya, yang kelima. Mereka ini adalah talam dua muka. Betul ke istilah talam dua muka? Ada talam satu muka, talam dua muka kan? Ini apa ni? Simpulan bahasa ke peribahasa? Betul kan? Talam dua muka. Faham kan talam dua muka? Talam dua muka ni bahasa mudah apa? Bahasa lain? Hello, ada orang ke ni? Bermuka-muka. Bermuka-muka. Betul lah tu, bermuka-muka. Dia macam hipokrit lah. Ataupun dia macam ada perbuatan taqiyah lah. Kita letaklah talan dua muka lah. Betul tak? Buka belah depan macam ni, belakang macam ni. Okey. Tengok dia punya jahat dia tu. Kan? Dia ini yang kita bimbang, mereka ini talam dua muka, bukan sekadar suka berbohong tu. Mereka sanggup guna sumpah ni. Kan? Jadi kita tengok ayat rujukan kita adalah surah Al-Baqarah ayat 14 dan ayat nombor 15. Apa yang Allah ceritakan kepada kita? Muka surat yang ketiga dalam Quran, wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman. Mereka duduk dengan orang beriman, kawan dengan orang beriman, mereka berkata, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Dalam bahasa mudah kita, mungkin dia kata, aku pun sokong Islam, aku pun sokong Palestin, macam tu. Aku pun, faham tak? Tengok macam dia orang yang menyokong Palestin. Mulutnya kata macam tu. Dia geng-geng yang mempertahankan jihad. Kan? Geng yang kata kita mempertahankan Islam, mempertahankan syariah. Contoh.
Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, qalu, mereka berkata lain pula. Mereka syaitan ni maksudnya geng-geng mereka orang munafik, tapi Allah gelar geng-geng mereka ni syaitan. Syaitan itu siapa? Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, menurut As-Suddi, seorang tabi'in, mengatakan syaitan-syaitan itu terdiri daripada orang-orang yang terhormat, para pembesar, pemimpin mereka. Ini dipanggil ketua-ketua orang-orang munafik lah. Allah gelar mereka syaitan. So apabila mereka balik kepada ketua mereka, kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami ni tetap bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, sebenarnya kami ni hanya mempesenda. Maksudnya kami ni sebenarnya acak-acak je, main-main je dengan orang beriman tu. Boleh faham kan? Lepas tu kita tengok kadang-kadang ada orang ni, dia macam sokong Islam, macam perjuangkan Islam, tapi kejap macam ni, macam tak. Isu sekarang ni macam isu memperjuangkan Palestin lah, nak jaga kebajikan orang Palestin ke apa ke, contoh kan. Tapi apabila sampai dekat satu pihak lain, dia kata sebaliknya. Mungkin ada orang apabila duduk dengan geng-geng yang orang kafir yang lain, mungkin dia cakap, kami terpaksa berlakon je nak menyokong Palestin ni. Contoh. Berlakon je nak sokong Islam ni. Contoh. Okay. Lepas tu Allah bagi tahu kepada kita. Ayat nombor 14. Allahu yastahzi'u bihim. Sana. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan mempersendakan mereka itu. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka. So Allah akan biarkan mereka ni hidup dalam kemunafikan mereka. Biar mereka hidup dalam keadaan mereka ini bukan hidup di atas jalan yang lurus. Okay, ini adalah ciri yang keberapa? Ini adalah ciri yang kejap ya. 5. Okey, yang kelima. Okey. Sebelum saya lanjutkan kepada ciri yang keenam, izinkan saya terang terlebih dahulu kenapa Allah panggil orang-orang yang jahat kan digelar dengan gelaran syaitan. Okey, kita kena tahu perkataan syaitan dia berasal daripada kalimah syaitona yang bermaksud jauh. Okey. Jauh dari apa? Kita kena tengok ulasan Profesor Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi almarhum rahimahullah mengatakan syaitan ia sebenarnya adalah sifat yang disandarkan kepada sesuatu. Sifat apa? Sifat yang jauh daripada mentaati Allah. Jadi maksudnya sesiapa yang jauh daripada mentaati Allah, Allah jauhkan dia daripada mendapat kebaikan, maka ia itu digelar syaitan. Kalau dia manusia yang jahat, dia dipanggil syaitan di kalangan manusia. Kalau dia di kalangan jin, dia panggil syaitan daripada kalangan jin. Tapi dalam ayat yang kita baca tadi tu merujuk kepada syaitan di kalangan mereka. So orang munafik ni, mereka ada syaitan mereka. Okay. Kita masuk kepada ciri yang keenam. Orang munafik ini, mereka suka untuk merendah-rendahkan orang yang beriman. Sebab tu kita dapati ada kadang-kadang
kita nak sokong Islam sikit, nak pergi kepada Islam je, ada puak-puak yang macam menjatuhkan, yang meremehkan perjuangan tu. Kan? Apa ni usaha orang beriman ni? Nak boikot ni, nak boikot ni, nak boikot ni kan. Sedangkan kita tak mampu nak bagi, nak hantar senjata ke, nak bagi apa, kita usaha dengan boikot. Tapi ada orang yang merendah-rendahkan usaha orang yang beriman tu. Sepatutnya apa? Sepatutnya sokong bersama. Tapi bukan dalam konteks macam merendah-rendahkan dari sudut mencela perbuatan itu dan sebagainya. Mari kita lihat apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang orang munafik ini. Ayat 13 Suratul Baqarah, masih muka surat yang ketiga. Allah mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Dan apabila dikatakan kepada mereka, diajak kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang ramai itu telah beriman. Qalu, orang munafik itu jawab, anu'minu kama amana sufaha. Mereka jawab apa? Patut ke kami nak beriman sebagaimana berimannya orang yang bodoh itu? Tengok orang munafik. Mereka merendah-rendahkan orang yang cuba nak kuat dengan Islam. Orang orang ajak pergi beriman, berimanlah sebagaimana orang ramai itu beriman. Macam mana para sahabat tu telah beriman. Tapi mereka kata apa? Kenapa nak ikut orang yang bodoh tu? Dia membodohkan orang yang beriman tu. Dia ingat bagi orang munafik ni, perbuatan beriman tu adalah perbuatan yang bodoh lah. Dia faham macam tu kan. Jadi dalam konteks kita pada hari ini, apabila kita sepatutnya kena pegang kepada Quran, pegang kepada hadis, betul tak? Pegang kepada sunnah Nabi, kan? Pegang dengan prinsip Islam, betul tak? Ikut Islam tu yang sebenar-benarnya. Tapi ada orang dia tak nak. Kata kenapa kolot sangat? Kenapa Islam ni rigid sangat? Kenapa nak buat contoh, betul tak? Kan ni dah zaman moden dah. Itulah yang datangnya kepada liberal dan sebagainya lah, itulah. Okey. Nampak tak orang-orang munafik ni? Tetapi Allah Ta'ala kata apa dekat mereka ni? Allah Ta'ala kata, Allah, ini adalah penguat pertama. Macam tadi juga konsep sama. Ini penguat pertama. Allah, ketahuilah, inna, sesungguhnya, humu, mereka lah, humu, orang yang sufaha, orang yang bodoh, kata Allah. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Bahawa mereka itu sebenarnya lah yang bodoh kerana memilih untuk kekal dalam kenifaqan. Kan? Dalam puan, Allah Ta'ala kata orang yang macam ni sebenarnya dia tu yang bodoh, kata Allah. Sampai Allah kata, Allah Ta'ala kata Allah panggil sufaha. Ni sufaha ni macam sentiasa kata nama yang merujuk kepada gelaran seseorang. Seorang munafik ni adalah orang yang as-sufaha, orang yang paling bodoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Kita pegang Islam ni, ikut ajaran Islam ni, bukan makna kita kolot. Kan? Kita memperjuangkan syariah, memperjuangkan hukum hakam yang Allah tentukan, Rasul tentukan, bukan kita ni orang yang tak ikut zaman, tak ikut kemodenan lah sebagainya. Tak. Tapi ada orang yang Islam, dia memperkecilkan orang untuk berpegang teguh kepada Islam. Jadi, moga-moga kita dijauhkan daripada digelar oleh Allah adalah orang yang as-sufaha, adalah orang yang bodoh. Okey, tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah. Nombor 7. Ini mungkin yang akhirlah kot.
untuk kita bincangkan pada malam ini. Yang ketujuh, orang munafik ni, dia memang suka tengok orang beriman ini binasa. Dia tak suka orang beriman ni dapat apa pun kebaikan. Dia tak suka tengok orang beriman ini dapat kejayaan. Ni kita bimbang juga ada pada masyarakat kita ni, kan kadang-kadang tengok macam nampak Islam ni macam nak ke depan sikit ni kan. Dia suka kalau yang Islam ni macam jatuh. Tengok orang Islam ni, ke depan dah orang Islam ni, hebat dah orang Islam ni, berjaya orang Islam ni ekonomi dia. Ada puak-puak yang dia tak suka orang beriman ini dapat kejayaan. Okay, kita tengok dalam ayat Al-Quran, Allah cerita dalam surah At-Taubah ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, in tusibaka hasanatun tasu'hum. Jika engkau, wahai Muhammad, dapat satu kebaikan, menang dalam perang ke, kan, dapat harta rampasan ke, kan, apa pun dapat kebaikan. Orang munafik tu apa? Allah kata apa? Tasu'hum. Kebaikan itu menyebabkan mereka rasa sakit hati, sakit mata, sakit telinga. Okay. Dia tak suka. Walaupun dia itu adalah Islam, tapi dia tak suka Islam ni nunjul. Dia tak suka Islam tu ke depan. Dia sakit hati dia. Okay. Wa in tusibaka musibatun. Dan jika engkau ditimpa suatu masalah, kau ditimpa bencana, yaqulu qad akhadna amruna min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Kalau Islam ni kalah, contohnya Islam ni kalah dalam perang ke, Nabi kalah dalam perang ke, contoh kalau macam gembira, contohnya Islam menang dalam perang Badar, dia pun sakit hati. Kenapa menang? Dia macam ada perasaan dengki jugalah. Tapi kalau Islam kalah dalam perang Uhud, contohnya, mereka ni cepat-cepat je kata, sesungguhnya kami telah pun ambil keputusan tidak berperang sebelum itu. Mereka nak kata apa? Itulah korang. Kenapa siapa nak pergi perang? Sebab tu keputusan kami buat tak pergi ikut korang perang ni betul. Boleh faham tak, Puan? Tapi kalau Islam tu menang, mereka tak suka. Nampak macam ucap tahniah. Kan? Tapi dalam hati dia, keram, busuk hati, ada dendam. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala kata mereka ni buat apa? Mereka berpaling meninggalkanmu sambil awak keluar sambal pula kat tulisan ni. Tertukar ni. Tulis orang munafik, patut tukar tulis I dah jadi A dah. Sambil mereka bergembira. Rupa-rupanya tuan-puan, ada tau orang Islam lain yang suka orang Islam ini ditimpa masalah. Dia suka tengok, mungkin kalau konteks sekarang ni, dia suka tengok orang Palestin tu, contoh ini contoh paling dekat lah kan. Dia lebih suka tengok Hamas itu kalah, contoh lah. Dia lebih suka tengok Israel itu menang. Kan kita tengok kan, ada orang kan dia salah. Kan dia kata, Israel itu yang betul. Padahal yang betulnya siapa? Dia ada persamaan watak-watak yang ada pada zaman hari ini. Kalau dia kafir tu, kita faham dari kafir. Tapi sekarang ni yang Islam ni, negara Islam, pemerintah itu Islam, boleh ada orang Islam, dia lebih menyokong pada Israel Zionis tetap. Patut boleh pula menyalahkan Hamas yang mempertahankan tanah air mereka. Kita nampak macam terbalik kan. Sepatutnya kita kena sokong
saudara kita Muslim. Kan? Bukan sebaliknya. Ada orang Islam yang seperti itu. Cuma kita janganlah nak labelkan siapa-siapa ya. Dan kita labelkan siapa-siapa pula. Hashtag dia munafik. Jangan. Tapi ciri-ciri ini ada di sekeliling kita. Kerana Al-Quran ini dia valid sampai bila-bila. Sebab tu penting Nabi dah cakap daripada kita. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kata Nabi. Kau pegang 2 perkara, kau takkan sesat buat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Kalau ada orang munafik ni, habis dunia ni. Okay, tuan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Ini ciri yang kita sebut tadi tu. Okey, kalau kita nak panjangkan lagi, ada lagi tak maklumat yang berikutnya saya tulis dekat sini? Okey, kalau kita tengok dekat sini, ada satu lagi ciri yang ke-8 ni. Cuma waktu kita dah lebih kurang 1 jam. Jadi saya tangguhkan dululah untuk ciri yang ke-8. Tapi tuan-tuan boleh baca terlebih awal. Ciri yang ke-8 ni, macam mana tahu? Bahasa mudahnya, mereka ini juga seperti influencer. Faham tak? Mereka ni influencer yang jahat. Mereka suka hasut ataupun macam cyber troopers. Ibu faham kan? Cyber troopers tu maksudnya adalah yang suka provoke, yang suka buat cerita ni, yang suka melaga-lagakan ni. Mereka ni ada ciri munafik. Untuk orang munafik ni, mereka suka mempengaruh. Mereka akan buat-buat cerita. Mereka akan ada je cara nak bagi orang yang benar-benar beriman ni sesama mereka saling berlaga, saling bergaduh. Ada dalam ayat Quran. Kita tengok watak sekarang ni pun ada. Tapi kita taklah kita kata orang ini munafik. Kita kata sikap itu ada persamaan dengan orang munafik. Tapi ini kita kena cerita minggu depan lah, insya-Allah. Ciri yang ke-8, nanti kita akan masuk ke 9, ke 10, ke 11, ke 12. Semoga-moga kita semakin suka untuk baca Quran. Kita semakin nampak Al-Quran ini sebenarnya memang sebagai panduan hidup. Kan lagi kita belajar, lagi kita akan dapat petunjuk. Lagi kita rasa Quran ini memang kalamullah. Sebab ini Allah cerita daripada zaman dulu, zaman Nabi tu, sampai ke hari ini, watak-watak ini masih lagi ada. Sebab tu Quran ni sebagai huda, sebagai panduan untuk kita. Sebab tu Al-Quran ini sifatnya Al-Furqan, membuat perbezaan mana yang hak, mana yang batil. Okey, tuan-tuan dan puan, ni kita sambung pada kuliah akan datang. Okey, ada apa-apa soalan kah? Ada apa-apa pertanyaan, penambahan maklumat? Kalau ada. Okey, saya tengok dekat ruangan chatnya enggak ada soalannya. Ada soalan tak dekat ruangan chat ni? Tidak ada. Okey, dapat tak nota untuk siri yang ketiga? Tuan-tuan dan puan, dapat tak nota siri ketiga? Dapat Ustaz. Dapat ya? Dapat, Pastikan. Kalau tak dapat, nanti beritahu insya-Allah. Okey, ada apa-apa penambahan tak? Ada apa-apa nak ulas ke? Boleh juga, dipersilakan. Ada sedikit masa lagi. Moga-moga bagi manfaat kepada kita. Baik. Kalau tiada apa-apa, kita tangguhkan dengan kadar ini. InsyaAllah, kita jumpa lagi minggu depan. Untuk siri yang keempat, kita akan memperincikan lagi ciri orang munafik bermula daripada nombor 8 sehinggalah kepada yang berikutnya, bergantung kepada izin Allah Subhanahu Wa Taala waktu yang berkaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Barakallahu fikum
Jazakumullahu khairan, hayakumullah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.